Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kami nak memberitahu tentang pembetulan yang telah kami lakukan pada software requirement specification. Baik, sebelum ini Puan ada komen pada submission kami, iaitu use case specification kami tidak kena dan tidak sama dengan use case model kami. Jadi pembetulan yang telah kami lakukan adalah pada use case model kami. Okay. Sebelum ini use case model kami hanya mempunyai general use case, iaitu login, register, apply sticker, approve sticker, pay su and view su. Okay. Sepatutnya kami meletakkan use case specification kami, iaitu account management, sticker application and juga SU management. Jadi kami telah betulkan dengan meletakkan ketiga-tiga use case specification pada use case model kami, iaitu account management, sticker application dan juga SIM management. Baik, itu sahaja pembetulan yang telah kami lakukan. Okay, baiklah, kita pergi kepada SDD diagram. Okay, yang ini adalah class diagram untuk sistem kami. Jadi untuk entity kami ada 7 kelas, iaitu student, police officer, admin, vehicle, SU, sticker dan juga payment. Untuk inheritance, kami ada satu kelas iaitu user, yang di mana user ni inherit daripada student, police officer dan juga admin untuk memegang matric ID dan juga password. Okay. Untuk control kami ada 3 kelas, iaitu paysu, sticker application dan juga sticker application status. Okay. Untuk boundary kami ada paysu interface, sticker application interface dan juga sticker application status interface. Baiklah, pada mulanya student boleh login, ada login method, register dan juga update profile. Okay. Untuk student apply sticker, student mestilah register vehicle dia. Okay. Kalau student sudah dah register dia punya vehicle, sistem akan display dia punya yang vehicle yang dah diregisterkan lah. Okay. Selepas itu barulah student tu boleh apply stiker mengikut apa jenis kenderaan lah, contohnya motor ataupun kereta. Okay. Selepas itu stiker application ni akan control untuk setkan date dia, tarikh semasa yang student itu apply stiker tu, dan juga bayaran yang perlu dibayar oleh student tu. Okay. Selepas itu admin untuk approvekan stiker application ni, admin kena approve. Okay. Kena tunggu daripada admin untuk approvekan stiker ni. Selepas itu control stiker application status ni akan tunjukkan status. Okay. Status dan juga approve date selepas admin telah approve lah, untuk menunjukkan apakah status semasa stiker application ni, adakah dia di approve ataupun di reject. Okay. Untuk police officer, polis ini boleh meletakkan saman pada student. Okay. Dekat sini ada SU class dan police officer akan masukkan berapa jumlah saman yang perlu student bayar. Okay. Jadi paysu ni, control paysu ni control berapa student bayar untuk saman itu dan juga tarikh semasa yang mereka bayar. Itu untuk kelas diagram lah. Baiklah, kita pergi kepada activity diagram untuk
sistem ini. Okay, starting dia student perlu login mengikut Matric ID dan juga password. Selepas berjaya, dia akan terus redirect kepada sticker application menu, dan sistem akan collect semua information tentang student itu, seperti Matric ID dan juga nama. Selepas itu, student akan redirect kepada register vehicle details untuk memasukkan segala details tentang kenderaan, seperti jenis kenderaan, model dan juga nombor plate. Okay. Lepas itu student perlu apply stiker lah dengan menekan satu button untuk apply itu, and then sistem akan collect semua information tentang vehicle dan juga student. Okay. Dekat stiker application ni, sistem akan check, atau admin akan check lah year of study. Maksudnya year of study of student ni, adakah tahun kedua dan ke atas sahaja yang boleh apply stiker ni lah. Kalau year of study student ni adalah lebih besar atau sama dengan 2, dia akan approvekan stiker ni. Kalau tak penuhi condition ni, dia akan reject lah stiker application ni. Okay. Dan sistem akan automatic update application status. Okay. Dan dia akan terus redirect pada untuk setkan charge, berapa bayaran yang perlu dibayar untuk stiker itu. Okay. Dan seterusnya dia akan generate receipt, tunjukkan berapa jumlah bayaran yang student perlu bayar. Okay. Dan terus dihantar kepada student balik. Okay. Student akan terima apakah status masa application tu, dan juga dia akan dapat receipt, iaitu berapa charges, berapa bayaran yang perlu dia bayar lah. Selepas itu student untuk akhirkan sistem ni, student perlu log out lah. Itu saja untuk activity diagram. Jadi rajah yang pertama adalah sequence diagram. Mula-mula pelajar login ke dalam sistem. Maklumat login tadi akan diperiksa dengan pengkalan data untuk kesahihan maklumat. Setelah berjaya, pelajar akan pergi ke page atau laman permohonan pelekat pelajar. Segala maklumat pelajar dan kenderaan yang telah diisi akan disimpan untuk diperiksa. Apabila selesai periksa dan diluluskan atau ditolak, maklumat tersebut akan disimpan dalam pangkalan data. Pelajar tersebut juga akan dapat mesej mengenai permohonannya. Seterusnya ialah software architecture diagram. Pada presentation layer terdapat HTML page seperti laman daftar pelajar, laman periksa saman dan lain-lain lagi. Pada business logic pula terdapat controller seperti login controller yang mengawal log masuk pelajar. Pada pre-systems layer terdapat model-modelnya seperti pelajar, pelekat, saman dan lain-lain lagi. Pada database layer terdapat database kami, iaitu UTM Student Vehicle Management System yang menggunakan Microsoft SQL Server. Rajah seterusnya ialah komponen diagram. Seperti yang dilihat di GUI kami merangkumi CSS dan JavaScript. Di dalam boundary terdapat aktiviti seperti login, stiker dan saman. Boundary ini berkait atau menggunakan controller yang berkenaan dengannya. Controller tersebut akan menggunakan entiti seperti pelajar, saman dan lain-lain lagi seperti di dalam rajah ini. Jadi pengalaman atau experience saya sepanjang belajar subjek ni ialah saya dapat belajar banyak rajah-rajah yang tidak pernah saya pelajari serta memahaminya
sepanjang saya belajar bidang atau kos ini, saya tidak pernah mengetahui tentang raja-raja ini. Saya bernasib baik kerana dapat belajarnya dan mungkin ia akan dapat membantu saya dalam alam pekerjaan nanti. Halangan yang dapat ialah sekarang ni capaian internet, kerana saya berada di kawasan perkampungan dan capaian internetnya tidak terlalu kuat. Jikalau penyebaran wabak COVID-19 ni tiada, mungkin tiada halangan ini. Seterusnya ialah mungkin masalah Yulen, kerana Yulen yang tidak stabil, yang tidak dapat menampung ramai pelajar pada satu masa, telah mengganggu pelajar-pelajar untuk belajar lah. Cadangan saya tiada cadangan kerana saya rasa cara pembelajaran yang puan berikan, iaitu video serta penerangan puan berikan, saya mudah faham. Jadi serta tugas-tugas yang diberikan juga membuatkan saya memahaminya juga. Jadi tiada cadangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di penghujung video ini saya nak berkongsi dengan puan tentang pengalaman yang saya dapat semasa belajar subjek ini. Jadi apa yang saya dapat adalah saya tahu macam mana nak buat SRS dan juga SDD documentation, dan juga saya tahu macam mana nak create setiap diagram dalam pembangunan sistem saya lah. Jadi apa yang saya boleh simpulkan adalah kita tak boleh terus jump kepada implementation punya phase selagi kita tak lalui planning, analisis dan juga design phases, seperti mana yang kita tahu dalam SDLC. Halangan yang saya hadapi semasa menjalankan projek ini, saya susah untuk berkomunikasi dengan partner saya iaitu Faris, kerana berkomunikasi secara online ni amatlah berbeza jika nak dibandingkan dengan berkomunikasi secara bersemuka. Kerana perkongsian ilmu dan juga pertukaran pendapat tu amatlah terhad bagi kami. Jadi itu salah satu daripada halangan kami semasa menjalankan projek lah. Jika diberikan peluang, saya ingin memperbaikikan lagi SRS dan juga SDD documentation saya, dan juga detailkan lagi diagram-diagram yang lain. Jadi pada kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada puan kerana telah mencurahkan ilmu kepada kami. Jadi sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.